dan salam sejahtera. So kita sambung lagi pembelajaran kita dalam matematik tingkatan 4 bab yang ke-7 iaitu graf gerakan. So untuk pembelajaran hari ini kita akan sambung dengan 7.1 graf jarak masa dan standard pembelajaran hari ini ialah 7.1.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. So bila sebut menyelesaikan masalah ini, saya suka mengambil soalan-soalan yang ada dalam buku teks untuk dijadikan sebagai soalan perbincangan. Okey, so untuk yang pertama saya memilih soalan praktis kendiri 7.1C muka surat 193. Okey, dan saya pilih soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 tu dia kata graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km per jam. Tentukan nilai T1. Jika kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. Okey, soalan C, perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Dan D, jika perjalanan dari O dimulakan pada jam 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasi. So, biasanya soalan penyelesaian masalah ni dia bagi dalam bentuk ayat yang panjang. Okey, tapi dalam ayat itu ada maklumat. Dalam gambar rajah itu ada maklumat. So, jadi kita nak buat soalan penyelesaian masalah, keluarkan satu persatu, buat satu persatu. Okey, kita buat soalan A dahulu. Okey, dia kata diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km per jam. Tentukan nilai T. Di sini apa yang penting ialah kita memastikan unit itu sama dulu. Kalau kita tengok graf ini jarak dia dalam kilometer, masa dia dalam minit. Okey, so tapi dalam soalan A dia bagi laju tu dalam kilometer per jam, 72 kilometer per jam. Okey, jam dan minit tak sama unit. So, hati-hati bila menyelesaikan soalan yang melibatkan unit tak sama. Okey. So, di sini dia kata kadar perubahan jarak terhadap masa. So, bila sebut graf jarak masa, kadar perubahan jarak itu merujuk kepada laju. Okey, laju itu merujuk kepada kecerunan garis atau kecerunan graf. Okey, kalau 60 km pertama bermaksud yang kita nak rujuk hanya pada garis OA. Okey, nak mencari kecerunan OA mesti ada dua titik, dua koordinat. So, koordinat O adalah 0, 0. Koordinat A adalah T160. Okey, dan kita dah tahu tadi kadar perubahan jarak sama dengan 72. So, apa rumus kecerunan? Macam mana nak cari kecerunan? So, kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, Y2 kita kat sini kita ambil sebagai 60. 60 tolak 0, T1 tolak 0. Sama dengan 72. 72 itu adalah daripada soalan yang dia bagi. Okey, dalam soalan. Okey, 60 tolak 0, kita dapat 0. T1 tolak 0 pun kita dapat 60 tolak 0, kita dapat 60. T1 tolak 0, kita dapat T1. Okey, dan T1 ni berada di sebelah bawah. Maksudnya dia bahagi. So, kita bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Sekarang kita nak T1 tu sebagai perkara rumus. Jadi, 72 tu kita kena bawa ke sebelah. Tadi dia darab, sekarang dia akan jadi bahagi. So, kita akan dapat T1 bersamaan dengan 60 per 72. Okey, 60 per 72 kita kecilkan, kita akan dapat 5 per 6. So, ingat tadi saya dah bagi tahu 72 km per jam itu unitnya adalah jam. Jadi, 5 per 6 ini adalah 5 per 6 jam. J. Soalan ataupun gambar rajah kita, masa itu dalam minit. Jadi 5 per 6 jam kita perlu tukarkan kepada minit.
Jadi jam nak pergi minit, kita darab 60. 5/6 darab 60, kita dapat 50 minit. So, T1 kita bersamaan dengan 50 minit. Okey, soalan berikutnya, soalan B. Soalan kata Cik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit. Hitungkan nilai T2. Pegun tu bermaksud tidak ada perubahan jarak. Dia tak bergerak, dia berhenti seketika. Jadi, di sini kita hanya rujuk pada garis AB. Okey, ke pergerakan dari A ke B. So, keadaan pegun itu daripada A ke B. Tempoh masa tu, nak tahu berapa lama dia berhenti tu, kita ambil T2 tolak T1. So, di sini dia dah bagi T2 tolak T1 bersamaan 20 minit. Okey, maksudnya dia berhenti berehat tu selama 20 minit. So, nak tahu jarak masa tu, kita tolak yang belakang, tolak yang depan. Jadi, T2 tolak T1. Okey, tadi kita dah kira di A. T1 kita 50. Jadi, T2 tolak 50 sama dengan 20. T2 sama dengan 50 tu kita bawa ke sebelah kanan. So, kita akan dapat T2 bersamaan 20 tambah 50. Jadi, T2 kita dapat 70. Dan ini memang dalam unit minit. Jadi, T2 sama dengan 70 minit. Okey, so kita dah dapat soalan B. Soalan C. Perjalanan diteruskan dari B. Dia tak cakap dari mula. Dia sambung jalan lagi dari B. Sampailah ke destinasi dia, iaitu ke jarak yang ke 100 km. Laju purata dia 75 km per jam. Dia minta kita lengkapkan gambar rajah itu. Nak sambung garis dari B tu nak pergi ke mana. Okey, so bukan kita ambil pembaris pensel kita main tarik je, tak. So, kita kena kira dulu berapakah jumlah jarak dan jumlah masa dia. So, di sini dia bagi laju purata adalah 75 km per jam dari B ke destinasi. So, kita tahu destinasi kita adalah pada jarak 100 km. Masa dia adalah di bawah tu kita tak tahu. Okey, berapa masa keseluruhan perjalanan. Jadi, koordinat di situ adalah kita letakkan sebagai T lah, T100. So, kita kena cari nilai T tu. Okey, masa keseluruhan tu. Jadi, kita tahu sebelum ni kita dah belajar laju purata adalah jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jadi, jumlah jarak per jumlah masa. Jumlah jarak kita ada 100 tolak 60. Kenapa tolak 60? Sebab dia bergerak dari B ke destinasi. Daripada 60 tu ke 100. Jadi, jumlah jarak dia adalah 100 tolak 60. Masa keseluruhan adalah T besar tolak T2. Okey, sama dengan 75. Jadi, bila kita tolak, kita akan dapat T tolak dengan T2 bersamaan dengan 8/15. Okey, so macam mana kita nak cari T? Bawa T2 tu, tolak T2 tu ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. Jadi kat sini 8/15 itu dalam unit jam. Yang kita kira tadi T tolak T2 tu sama dengan 8/15 tu ialah dalam jam. Dan nilai T2 tadi kita dah kira di B. Nilai dia adalah 70 minit. Jadi, nilai T adalah 8/15 jam tambah 70 minit. So, kita tukar dalam unit yang sama. Jam tu tukar kepada minit. So, kita kira kita akan dapat masa keseluruhan dia adalah 102 minit. Okay, so sebab gambar rajah kita tu dalam minit. So, kita kena letakkan unit yang sama 102 minit. Jadi, kita gantikan nilai pada gambar rajah. T itu adalah 102. Jadi, kita dah boleh buat satu garis menghubungkan B ke atas. Jadi, itu adalah graf keseluruhan kita. Okey, yang mewakili perjalanan Encik Jumali. Okey, dan dia kata kat sini graf itu tidak lengkap. So, kita dah lengkapkan.
Okay, soalan C ni dia kata kalau dia mula perjalanan dari O tu pada pukul 9.30 pagi, so berapakah hitung waktu Cik Jumali tu akan sampai ke destinasi. So kita dah lengkapkan tadi graf dia. So perjalanan dari O ke destinasi tu akan mengambil masa 102 minit. So dia mula dengan dari pukul 9.30 pagi. So bermaksud kalau 102 minit ni adalah 1 jam 42 minit. Jadi kita tambahkan saja 9.30 tambah dengan 1 jam 42 minit. Kita akan dapat 72 minit. 72 minit ni dah lebih daripada 60. Jadi kita bawa 60 minit ke sebelah. Jadi kita ada 11.12. Jadi kalau dia bergerak pukul 9.30 pagi, dia akan sampai ataupun tiba pada pukul 11.12 pagi. Okey. Seterusnya saya ambil satu lagi soalan. So yang ni soalan saya ambil soalan praktiskan diri C, muka surat 193, soalan nombor 4. Okey, so lebih kurang sama saja. So graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Moti yang bergerak sejauh 60 km dalam masa 3T minit dengan memandu kereta. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas, tempoh masa rehat adalah sama. Okey, hitung nilai T, hitung laju purata keseluruhan perjalanan dan huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. Okey, kita buat satu persatu, keluarkan maklumat. So di sini dia kata pergerakan dia adalah 60 km, masa dia adalah 3T minit. Okey. Maklumat penting dia bagi kat sini ialah kadar perubahan jarak sebelum dan selepas masa rehat adalah sama. So maksudnya kecerunan yang pertama tu, okey, yang saya tandakan dari O ke kilometer ke 24 tu sama nilai dia dengan daripada kilometer 24 ke 60. Itu maksud dia kadar perubahan jarak dia sama. Maksudnya kecerunan, kita cari dulu kecerunan bagi yang pertama. Garis yang pertama tu kita samakan dengan kecerunan garis yang kedua. Sebab kadar perubahan jarak itu adalah kecerunan garis atau graf. Nak cari kecerunan kita kena ada koordinat. So koordinat yang bawah sekali di O itu adalah 0,0. Koordinat yang kedua itu adalah T24. Koordinat yang ke T10 tu T tambah 10, 24. Dan yang di atas sekali adalah 3T60. Okey, kita dah ada koordinat. So kita ambil kecerunan yang pertama, 24 tolak 0 per dengan T tolak 0 adalah bersamaan dengan 60 tolak 24 per 3T tolak T tambah 10. Okay, so yang ini saya harap kamu boleh faham mana datangnya nilai ni. Okay, kecerunan garis yang pertama sama dengan kecerunan garis yang kedua. Jadi kita selesaikan. Okay, so bila kita selesaikan kita akan dapat 24 per T bersamaan dengan 36 per 2T tolak 10. So bila ada macam ni, dua-dua ada pecahan, so kita buat darab silang. So darab silang 24 darab dengan 2T tolak 10, kita bawa naik 2T tolak 10 tu sebelah kanan bawah, kita bawa naik dia akan jadi sebelah kiri atas. Dan 36 darab T. Okey, maksudnya T yang sebelah bawah kiri ni kita bawa naik atas dia akan jadi darab. Okey, berada di sebelah kanan atas. So kita darab ke dalam, kita akan dapat 48T tolak 240 bersamaan dengan 36T. Yang ada sebutan T kita kumpulkan setempat sebelah. Okey, jadi 48 tolak 36T bersamaan dengan tolak 40 ni kita bawa ke sebelah kanan dia akan jadi positif 240. Okey, sorry. 48 tolak dengan 36 kita dapat 12T bersamaan dengan 240. Jadi T kita dapat 20 minit. So, hitung nilai T bermaksud T kita dapat 20 minit. Okey.
Seterusnya dia kata hitung laju purata keseluruhan perjalanan Cik Muti dalam kilometer per jam. So, laju purata kita tahu untuk mencari laju purata jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jumlah jarak per dengan jumlah masa. Di sini kita tengok dia nak dalam kilometer per jam. Masa kita adalah dalam minit. Okey. Jadi laju purata sama dengan jumlah jarak kita 60. Jumlah masa kita adalah 3T. Tadi kita dah dapat di soalan yang A tu T kita 20. Jadi 3 darab dengan 20. 3T. Kenapa perlu bahagi lagi dengan 60? Sebab masa kita tu dalam minit. So kita nak tukar dia kepada jam. So kita bahagi dengan 60. Okay. So 60 per 3 darab 20. Bahagi 60 itu adalah untuk kita tukarkan masa itu kepada jam. Jadi kita akan dapat laju purata bersamaan dengan 60 km per jam. Okey. So berikutnya soalan C. Huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. So maksudnya apa kita nak huraikan selepas maksudnya dari jarak 24 ke 60 tu apa yang boleh kita katakan. So bila dia minta kita huraikan, so kita kena ceritalah sikit berapa jarak dia, berapa laju dia, berapa masa yang dia ambil. Okay, so kalau di sini, kalau kita dah ada tadi masa kita 20 minit tu, kita gantikan. So kita ada daripada pegun tu, dia naik ke 60 km tu, masa yang diambil tu dari 30, minit ke 30 hinggalah minit ke 60. Jarak dia dari jarak yang ke 24 sampailah jarak ke 60. So dari situ kita boleh cari laju. Okey, kita cari laju ataupun kecurunan bagi garis tu kita akan dapat 60 tolak 24 per dengan 60 tolak 30. Y tolak Y, X tolak X. Jadi 60 tolak 24 per dengan 60 tolak 30. Jadi kita dapat laju dia adalah 72 km per jam. Okey. So jarak dia, jarak daripada 24 ke 60 tu nak tahu beza jarak itu kita tolak 60 tolak 24. Jadi jarak dia adalah sejauh 36 km. Masa yang diambil dari masa minit ke 30 hingga minit ke 60. Maksudnya berapa minit? 60 tolak 30 kita dapat 30 minit. So kita dah ada masa, kita dah ada jarak, kita dah ada laju. So kita boleh katakan kereta itu bergerak dengan laju purata 72 km per jam sejauh 36 km dalam masa atau dalam tempoh masa 30 minit. So ini bagaimana kita menjawab soalan-soalan berkaitan penyelesaian masalah yang melibatkan graf jarak masa. So lepas ni kita akan sambung lagi dengan subtopik yang kedua iaitu graf laju masa.